Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton FB Live Jabatan Prinsipal pada pagi ini. Selamat datang ke program sesi perkongsian Pematuhan Akta dan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994, peranan majikan dan pekerja. Sukacita dimaklumkan bahawa program sesi perkongsian ini dianjurkan oleh Jabatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Pimpinan Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Bagi memulakan sesi perkongsian kita pagi ini, kita mengalihkan Faiz bin Ahmad, Timbalan Pengarah Unit Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UTM, selaku program pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Faiz dan dapat meluangkan masa pada pagi ini seterusnya berkongsi pengetahuan yang sangat bermanfaat ini. Doktor, apa khabar hari ini? Suara dia cakap tak pakai mic, dia slow. Alhamdulillah. Apa khabar Farhana? Khabar baik, Alhamdulillah. Bermula, saya Nova Suara slow. dari Pusat Pemeriksaan Tak. Dia cakap kat mikrofon dekat Webex tak dengar sangat. Dia kena depan sikit. Link pendaftaran harian akan Bunyi mic. didapatkan di ruangan FB kami. Kehadiran yang menonton live pagi ini akan direkodkan dalam sistem UTM. Dia tak pakai mikrofon earphone, dia direct laptop. Tak bagi aku dengar okey. CPD dan ECJ hanya akan diberikan kepada Mute tak mute? saya menjawab soalan Mute tak? semasa mengisi kehadiran pendaftaran kehadiran. Okey, jadi pastikan fokus sepanjang sesi hari ini dan menjawab soalan dengan betul ya. Okey, baiklah. Jika terdapat persoalan ataupun muskilan, boleh type di ruangan komen. Saya akan cuba bantu untuk kemukakan Dia tak pakai mikrofon earphone, dia direct laptop. kehadiran kuliah akan diletakkan di ruangan komen dan dibuka di antara 10 hingga 11 pagi. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Dr. Faiz untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Aku punya dengar tadi. Baik, terima kasih kepada rakan saya Puan Farhana binti Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Baik, terima kasih kepada Jabatan Pendidikan dan Inovasi. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini secara maya di Facebook Live, dan insya-Allah program pada hari ini merupakan satu topik yang pada saya sangat penting untuk semua peringkat staf, sama ada anda sebagai majikan maupun anda sebagai pekerja. Dan tajuk yang kita bincangkan ini merupakan pokok dalam akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang sering kali diwar-warkan dalam bidang OSHA. Jadi, tanpa kita membuang masa Farhana, kalau kita tengok pada tajuk itu agak berat dia punya nama itu sebab ada akta dan peraturan. Akta dan peraturan di mana kalau kita nak satu persatu akta, section dan regulation, kita perlukan lebih kurang memang banyak ada satu sertifikat dalam Safety Health Officer, dan ada pelbagai lagi latar belakang yang mungkin sedikit sebanyak dapat memberikan sedikit pengalaman dan perkongsian seadanya kepada semua staf yang hadir di Facebook kita pada hari ini, insya-Allah Farhana. Okey.
Dan juga sebelum saya lupa, slide kita hari ini kita akan share di hujung sesi. Dan agak menarik, saya difahamkan ada ECJIL dan ada CPD yang akan diberikan hanya kepada mereka yang berjaya menjawab 3 soalan cepu emas yang akan diberikan oleh universiti nanti kelak, insyaAllah. Baik, bila kita sebut akta peraturan Farhana dan juga rakan-rakan staf semua, kita tak boleh lari dengan undang-undang. Sebab undang-undang is hierarki yang ada dalam perundangan di Malaysia. Jadi kalau kita tengok hierarki perundangan di Malaysia, sebenarnya dia ada dia punya ranking. Pertama sekali disebut sebagai akta. Akta lah. Akta adalah ranking tertinggi dalam hierarki perundangan di Malaysia. Saya percaya di mana-mana negara juga hampir sama hierarki itu. Tetapi di Malaysia kita nyatakan yang kedua adalah regulation ataupun peraturan. Di bawah akta yang peraturan-peraturan. Sebagai contoh di AKKP sendiri ada banyak peraturan yang boleh digariskan di dalam Akta OSHA 1994. Seterusnya ranking ketiga adalah perintah ataupun order. Diikuti oleh ICOP ataupun Code of Practice, tata amalan. Dan yang terendah sekali adalah garis panduan. Selalu kita dengar Farhana, dalam mana-mana jabatan, garis panduan ini, garis panduan untuk keluar masuk, garis panduan keluar pejabat 4 jam dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu daripada hierarki perundangan yang perlu dipatuhi oleh kita dalam mana-mana aspek pematuhan perundangan dan juga peraturan. Sebagai contoh, akta yang kita kupas selalu hari ini adalah tentang OSHA 1994 dan sekarang ni ada isu tentang FMA 1967. Okay. Dan saya juga ambil kesempatan yang sikit ni untuk saya nyatakan bahawa OSHA dalam proses untuk pindaan yang akan dibentangkan di Parlimen yang masih lagi belum sempat dibentangkan sekarang. Benda tu draft sudah siap dan saya pun ada hadiri beberapa kursus dan bengkel yang dianjurkan oleh pihak NIOSH dan juga DOSH di peringkat kebangsaan dan mereka dalam pindaan 2020 dan masih lagi queue untuk dibentangkan. Jadi kita doakan supaya akta OSHA ni akan dibentangkan dalam masa terdekat lah. Yang mana FMA tu dekat bawah tu akan digabungkan dan dijumutkan. Dia akan lebih synchronize, akan lebih mantap dan juga banyak aspek-aspek sebagai contoh kendiri yang di-highlightkan iaitu aspek pematuhan kendiri. Bermakna di peringkat awal kesedaran itu datang daripada peringkat dalaman. Contoh bagi regulation. Ini yang terkini lah 2019 dan juga USH 2000 kepada mereka yang banyak guna chemical. Ada juga OSH Prohibition of Substance Order 1999 untuk perintah, ada ICOP untuk ruang terkurung pada 2010 dan ada juga guideline untuk manual. Guideline ni banyak, sebenarnya ada sini cukup contoh dalam hierarki di Malaysia. Okey, kita tengok sikit contoh-contoh akta yang related dengan OSHA ataupun dengan Occupational Safety and Health and Environment. Ada 7 dah tu boleh tengok berbagai, tetapi hari ini kita akan kupas secara mendalam yang pertama tu, iaitu OSHA 1994 Akta 514. Ini contoh buku lah. Saya ada contoh buku yang lebih latest. Tuan-tuan boleh dapatkan lah kalau pernah jumpa buku macam ni. Buku ni bagus. Dia ada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kadang-kadang saya rujuk bahasa Melayu, kadang-kadang rujuk bahasa Inggeris. Ada masanya kita nak faham lebih, bacalah bahasa Melayu untuk kita faham lebih jelas tentang Akta dan Peraturan OSHA 1994 itu. Dan juga ada beberapa lagi buku-buku lain. Jadi apa yang dikupas sebenarnya Farhana dalam OSHA ni? Dia kaitkan dengan pekerja majikan, iaitu mereka yang bekerja dengan bahaya. Sebab apa yang bekerja dengan bahaya ni, pekerja dan majikan juga terlibat sama dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja tersebut. Yang mana dia juga pastikan untuk keselamatan, kesihatan dan kebajikan, welfare orang yang sedang bekerja, iaitu pekerja sebagai kita lah pekerja dan juga orang awam yang lain. Jadi ini semua aspek-aspek dalam OSHA 1994. Selain daripada itu juga ada satu kelas yang disebut selalu oleh pengamal-pengamal PKP ni di industri maupun di peringkat institusi. Farhana, dia sebut apa tau? Dia sebut sebagai setakat yang praktik dan munasabah. As far as practicable. Itu ayat selalu orang sebut. Tapi ini juga selalu manipulasi. Farhana, dia cakap apa? Dia kata tak praktik, tak payah buat. Itu salah. Tak munasabah, tak payah buat. Itu salah juga. Yang mana praktik ni maksudnya adalah langkah kawalan dan pencegahan itu bergantung kepada kesesuaian dan kemampuan majikan itu.
disebutkan praktik selagi masih dapat melindungi. Bukan tak praktik tak buat. Itu satu perkara yang kadang-kadang kita terkeliru ataupun mereka terkeliru. Right. Lagi, apa ada yang dalam OSHA ni? Semua orang yang bekerja terangkum dalam OSHA. Kita bekerja, ya kita terangkum dalam OSHA. Kecuali dua keadaan. Farhana, dua keadaan. Adakah kita termasuk dalam dua tu? Yang pertama, kita kerja atas kapal tak? Kalau di UTM, jawapannya tidak. Tidak bekerja di atas kapal perdagangan. Yang pertama adalah tentera. Kita ni ATM? Bukan. Maka kalau kita tidak masuk salah satu daripada dua ni, maka kita terikat dan terangkum dalam OSHA. Sebab akta tentera, mereka ada akta mereka sendiri. Dalam kapal juga mereka ada ordinan mereka sendiri. Maka semua tu mereka ada dia punya akta dan juga peraturan mereka sendiri yang termaktub untuk mereka. Maka mereka tidak terikat dengan OSHA. Namun, untuk OSHA yang saya sebutkan tadi awal baru tu, dia ada tambah satu lagi. Tapi saya rasa tak molek lah saya nak present kat sini sebab benda tu belum dibentangkan di Parlimen. Maka kita biarkanlah dulu Kementerian Sumber Manusia untuk bentangkan kategori yang ketiga yang mana dikecualikan dalam OSHA 2020 pindahan yang akan dibentangkan insyaAllah. Alright. Tengok sikit tentang majikan. Setakat yang praktik keselamatan kesihatan kebajikan. 3 perkara pokok ni Farhana. Semua pekerja. Tak terkecuali seorang pun. Dan dalam seksyen 15-2 untuk majikan dan orang bekerja sendiri tu kita tak terlibat lah sebab majikan pertama sekali perlu sistem kerja yang selamat. Ini pun nak kupas panjang ni. Yang kedua, logi bahan. Kena cek penyimpanan, pengendalian penyimpanan dan juga pengangkutan segala tentang logi dan bahan. Bila kita sebut logi Farhana dan juga rakan-rakan staf yang ada di Facebook, logi ni bukan logi yang itu. Logi ni kita selalu sebut sebagai meat. Nak senang ingat, meat. Meat tu apa? Daging lah. M-E-A-T, meat. Apa itu meat? M adalah machinery, E adalah equipment, A adalah appliance dan T adalah tools. Ini adalah definisi dalam tafsiran akta. Logi saja, maka meat tadi tu. Tak senang faham lah, tak senang ingat lah. Dan juga yang ketiga, majikan kena buat apa? Maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan, supervision. Selalu kita buat maklumat, yes, tampal SOP. Arahan, ya, keluarkan arahan. Latihan, ya, kita bagi training atau kita buat training atau kita jemput orang untuk buat training. Tetapi supervision, kita boleh check adakah kita melaksanakan penyeliaan itu ke atas kita punya pekerja. Alright? Yang keempat, ini juga penting. Kalau keluar masuk yang selamat. Bukan keluar, masuk juga yang selamat untuk keadaan di situ. Dan yang terakhir adalah selamat dan kemudahan bagi kebajikan pekerja. Ya, kebajikan ni selalu kita tak berasa, tapi dia termasuk dalam seksyen 15-2. Okay. Tadi majikan, sekarang pekerja. Jadi bila pekerja juga dia tak terlepas dengan seksyen 24-1. Majikan 15, pekerja 24-1. Maka pekerja juga kena ada kewajipan yang perlu dipatuhi. Yang pertama, kena berilah perhatian yang munasabah. Sebagai pekerja, kita kena bagi perhatian terhadap apa juga aspek OSH yang berada di sekitar kita. Yang kedua, kerjasama. Yang ini kadang-kadang tak semua orang buat. Yes, perhatian munasabah, betul. Tetapi kerjasama tu kadang-kadang sepenuhnya ataupun separuh. Ataupun tak berikan langsung. Jadi kadang-kadang kita kena ingat juga, ini termaktub dalam seksyen 24-1 tuan-tuan. Dan yang ketiga, PPE. Selalu kita sebut PPE. Apa itu PPE? Peralatan perlindungan diri. Bila sebut peralatan perlindungan diri, tak boleh kongsi. Dia individu. Tak boleh share. Boleh faham? Selalu kadang dia punya ni pun dia pakai sama-sama, dia share. Tak boleh. Kecuali yang boleh digunakan dan boleh apa kita panggil yang tahan lama. Sebagai contoh macam goggle mata. Yes, itu boleh lah. Tapi bukannya satu goggle pakai 2 orang. Tidak boleh share. Satu-satu masa seorang je pakai goggle tu. Ataupun earplug ada 2. Satu telinga kanan, satu lagi telinga kiri kawan dia. Tak boleh. Macam dengar Walkman ke apa? Tidak boleh. Itu semua dia adalah diri individu. PPE yang mesti dibekalkan majikan. Majikan juga kena share, kena sediakan. Kena beri. Bukannya pekerja yang beli. Pekerja hanya perlu pakai dan wajib pakai. Yang keempat adalah arahan atau langkah. Ini
kena patuhlah di mana yang majikan telah ditanggungjawabkan. Baik. Saya ada 9 bahagian Farhana hari ni banyak tapi saya cuma kupas ringkas yang boleh lah. Dah 15 minit dah, sekejap je. Ringkas-ringkas tentang keselamatan tadi, asalnya ada 10. Kenapa kita UTM sibuk-sibuk dengan OSHA? Kerana kita nombor 10 tu disebut perkhidmatan awam. Kita adalah perkhidmatan awam dan pihak berkanun UTM. Tak sebutlah nombor 10 tu, contohnya UTM tidak sebut. Tetapi kita termasuk dalam 10 kecuali 2 yang saya sebut tadi. Sebab itulah kita juga termasuk dalam OSHA. Baik. Satu lagi saya nak bagi tahu, dia punya punca kuasa. Tuan-tuan boleh cek, semalam saya dah cek, masih ada lagi dalam sistem. Surat Perkeliling Am Bilangan 3 2019 oleh KSN Jabatan Perdana Menteri diedarkan pada 1 Oktober 2019 sebelum COVID. Okey, dia kata apa? Ada 7 kat sini. Ada 7 perkara yang perlu dipatuhi oleh sektor awam. Kita UTM, ya kita sektor awam. Maka kita termasuk. Okey, tuan-tuan? Baik. Banyaklah high-rec, jawatankuasa JKKP, SOP, bahan kimia, maklumat latihan, accident report dan sebagainya. Kita akan kupas satu persatu. Okey. Kenapa nak sibuk-sibuk? Mana? Kita ada hazard. Bila tak ada hazard tak apa. Kita selamat tak ada masalah. Tapi sebab kita ada hazard di sekitar kita. Apa tu hazard? Yang pertama dari segi hazard berbentuk fizikal. Fizikal ni yang paling banyak tu dia pertama. Contohnya macam bunyi bising, haba, radiasi, gegaran, tekanan dan juga paling banyak juga bingkai dan makmal adalah mesin. Yang kedua biologi. Biologi ni yang paling famous sekarang adalah COVID lah tu. Itu salah satu daripada hazard. Sebab itu sekarang 40% boleh hadir. Ada kadang-kadang yang kita cek lepas ni, tengok di tempat kerja ada kat yang 60%. Itu dah melanggar kita punya peraturan UTM. UTM kata 40% saja. Walaupun 42% tak boleh, dia kena 40% maksimum. Itu contoh. Yang ketiga hazard kimia. Banyaklah hazard kimia ni. Nak kena buat bingkai satu hari boleh kita bincang tentang kimia ni. Yang seterusnya dari segi psikososial ataupun psychological iaitu yang kalau saya merah-merahkan ni yang selalu berlaku lah. Sexual harassment. Gangguan seksual kan. Jangan kata perempuan saja, lelaki pun kadang-kadang diganggu. Gangguan seksual. Kes terpencil. Yang kedua, work alone. Kerjanya seorang-seorang. Contohnya lah, duduk situ duduk seorang, tak ada kawan lain, tak ada staff lain. Juga mungkin salah satu hazard. Menyebabkan dia jadi rasa terganggu dan juga tak boleh fokus dan juga ketakutan dan sebagainya. Dan yang ketiga yang saya merahkan tu, ini tak tahulah berlaku ke tidak, tapi mungkin boleh berlaku, bully pekerja baru. Jadi tuan-tuan juga ini satu hazard yang psikososial secara mental kepada pekerja yang baru masuk. Apatah lagi mereka yang belum pernah kerja lagi, baru first time, baru fresh. Jadi memang lagi sedap dibuli. Sebenarnya itu adalah hazard tuan-tuan. Yang kelima, ergonomik. Ini kita faham, ergonomik banyak berlaku sekarang di peringkat work from home, cuma kritikal atau tidak kritikal. Dan yang keenam adalah illiterate. Okey. Kita tengok sikit statistik. Ringkas ada 2 slide je statistik. Statistik ni kenapa saya highlightkan? Sebab dia baru dikeluarkan beberapa minggu yang lepas. Ini yang masih panas lagi. Statistik ni oleh DOSH. Oleh DOSH. Iaitu tentang indikator kemalangan. Kalau kita tengok yang kanan sekali tuan-tuan, 9,108 kes dilaporkan pada tahun lepas. Yang ini penurunan, 25 kes sehari. Penurunan. Pada 2019, 27 kes sehari. 2020, 25 kes turun. Bila cek kenapa turun? Sebab COVID. Ramai orang work from home. Kalau dia naik juga ni memang haru kita. Tapi nasib baik dia turun. Tapi turun pun tak banyak tuan-tuan. 2 kes je turun sekali. Maka kita masih lagi dalam keadaan yang perlu berjaga-jaga. Seterusnya. Yang ni menarik. Dia cakap apa? Daripada 9,100 tu, 87% ni masalah kat telinga. Tak boleh dengar. Lepas kerja habis rosak. Maka 87% merupakan penyakit pekerjaan yang memang setiap tahun ranking nombor 1. Jadi kita janganlah berada dalam statistik ini tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan saya rasa di UTM kita tidak terlibatlah. Tetapi jangan kita hiraukan, kita tak fikirkan yang belakang lain tu. Banyak juga. Gangguan muskuloskeletal, MSD, kita ada pasal psikososial, kanser, penyakit kulit dan pelbagai lagi. Alright. Okay. Next. Bahagian 2. Baru pukul berapa dah bahagian 2. Kita tengok sikit dasar dan polisi lah Farhana. Ini saya rasa saya tak nak kupas terlalu panjang. Kita tengok sikit lah dasar dan polisi ni lebih kepada komitmen lah. Komitmen majikan.
komitmen ketua ataupun komitmen majikan di sesuatu organisasi untuk menentukan dasar. Dasar Iswan paling tinggi, polisi yang bawah dia. Dasar yang paling asas, banyak perkara-perkara pokok yang ditekankan, polisi how to achieve the pokok tadi. Okay? Sebab apa? Sebab tu di Malaysia kita ada majikan diwujudkan dasar. Macam di UTM kita ada polisi keselamatan. Okay? Kita bergantung kepada dasar keselamatan KKP negara. Negara buat dasar. Kita buat polisi di tingkat UTM. Pekerja pula kena patuhlah. Laksanakanlah aktiviti dan libatkanlah diri. Maka semua peranan-peranan dua ni dia bergerak seiring. Kalau majikan je yang betul-betul bersemangat untuk buatkan polisi, menyatakan apa yang perlu dibuat, komitmen, tapi pekerja tak nak patuh, pekerja tak nak laksana, pekerja tak nak bagi kerjasama, maka susah kita nak capai. Ini contoh yang ditandatangani oleh bekas mantan Tun Mahathir atau mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir pada Januari 2019. Masih ada yang paling latest, dasar KKP negara, dan juga kita ada polisi UTM. Ini yang latest awal tahun 2021 ditandatangani sendiri oleh Datuk NC kita. Ada PICC kat situ. Prevention, Improvement, Compliance, Communication. PICC. Bukan Putrajaya International Convention Center, tapi Prevention, Improvement, Compliance dan Communication. Dan yang terakhir adalah Safety Culture. Nak senang ingat polisi UTM yang 5 tu lah, PICC dan Safety Culture. Alright. Masuk bahagian 3 dah. Cepat sikit. Sebab kita ada 9. Yang ketiga ni pada pandangan kami di peringkat OSHARE satu perkara yang penting, iaitu penubuhan jawatankuasa KKP ataupun JKKP di PTJ ataupun di mana-mana unit. Kita rujuk dengan peraturan KKP. Tadi kita dah belajar tadi apa peraturan dan pelbagai lagi. Tapi ni di bawah peraturan. Ada satu regulation JKKP 1996. Dia special untuk jawatankuasa. Boleh rujuklah dalam OSHA 1994. Okey, apa yang dicerita kat situ? Sebagai satu kerjasama antara pihak atasan dan pihak bawah. Perhubungan dua hala antara majikan dan pekerja dan meningkatkan kesedaran ketua jabatan dan pejabat awam dalam aspek KKP. Jadi ini sangat penting JKKP ni. Kenapa dia penting? Kerana dia dianggotai oleh beberapa yang telah digariskan oleh regulation yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sekali dianggotai oleh seorang pengerusi. Tak boleh dua orang. Jangan ada nanti kita jumpa dua pengerusi. Pengerusi A, pengerusi B. Kenapa pengerusi A, pengerusi B? Memang macam tu. Tak boleh. Dia kena seorang. Ini dalam regulation tersebut. Seorang setiausaha. Wakil majikan dan wakil pekerja. Jangan wakil lain-lain pula. Wakil student tak boleh. Dia mesti wakil majikan, wakil pekerja. Ini penting juga. Dah ada dia punya senarai, surat kena ada lah. Siapa yang keluarkan surat? Pengerusi. Pengerusi keluarkan. Dia nyatakan juga, TOR. Jangan bagi surat sahaja dengan tempoh. TOR tak ada. Tak jadi juga. Dia kena ada TOR. Yang mana satu TOR tu, dia adalah tugas dan tanggungjawab lah. Lagi apa? Sebaik-baiknya seimbang. Walaupun tidak berlaku, dia tidak nyatakan jelas dalam akta, tetapi sebaik-baiknya dia seimbang. Supaya tak berat sebelah. Jikalau berlaku pengundian yang melibatkan tentang kebajikan pekerja, maka pekerja ada chance untuk balance dengan majikan. Kalau tidak, nanti kalau pekerja sikit, pekerja kalah lah dari segi undian. Maka dia memang begitu. Dari segi itu kita sebaik-baiknya seimbang. Jika 7 majikan, 7 pekerja. Jika 6 majikan, 6 pekerja. Jika 5, 5. Sama. Walaupun tak dinyatakan dalam akta ataupun regulation, tak ramai sangatlah. Antara 10 hingga 14 total. Ini yang dicadangkan sahaja. Dicadangkan sahaja. Okay. Jika perlu. Faham tak? Jika perlu. Tapi sebaiknya buatlah. Jawatankuasa kecil. JK kecil lah. Seperti jawatankuasa pengurusan bencana, jawatankuasa latihan, jawatankuasa promosi, jawatankuasa keselamatan kebakaran, jawatankuasa pengurusan bahan kimia, jawatankuasa kesihatan pekerjaan, jawatankuasa keselamatan pekerjaan, macam-macam boleh buat. Bergantung kepada kesesuaian. Kalau rasa tak perlu, tak apa. Tapi sebaiknya kita cadangkan, wujudkanlah jawatankuasa kecil. Disarankan lantikan ni juga Fahana berkala. Berkala. Janganlah 2 bulan. Tak berkala. Susah nak buat kerja. 1 tahun ke 3 tahun lah. Jangan 10 tahun pula. 10 tahun pun tak logik juga. Ada 1 tahun ke 3 tu okey lah. Bagi memastikan kesinambungan tu. Right. Ini tadi. Ini dalam akta ada sebut. Dalam regulation ada sebut.
Kalau 100 orang pekerja, sekurang-kurangnya 2 majikan, sekurang-kurang 2 pekerja. Kalau lebih 100 orang, sekurang-kurang 4 untuk kedua-duanya. Maka kita cek di tempat kita. Contoh macam kalau di fakulti, saya percaya melebihi 100. Kebanyakan fakulti lah, melebihi 100 orang pekerja dan majikan. Maka yang bawah tu ambil pilihan banyak ataupun lebih daripada. Jangan kurang daripada 4 lah. Mana 4 tu adalah minima dia. Okey. Saya buat ringkas-ringkas. Ramai tanya kadang-kadang, dia boleh ke jadi pengurusi? Aku setiausaha lah. Kau majikan, bukan setiausaha. Macam-macam gaduh. Maka kat tengok kat sini, saya rasa insyaAllah selesai semua tu konflik. Pertama pengurusi, majikan yang diberi kuasa lah. Pengurus sebagai contoh macam pengarah, dekan dan sebagainya lah. Ketua pengarah, ketua jabatan. Bergantung kepada di unit-unit. Kadang-kadang nama berbeza-beza kan. Macam kalau di OSHEL, pengarah OSHEL. Kalau di fakulti, dekan lah. Kalau di PPMU, dipanggil apa Bang Anak? Pengarah. Pengarah lah. Macam tu lah pengurusi tu. Umpamanya. Tetapi dia sebut tu, boleh turun kuasa kepada timbalan untuk mempengerusikan mesyuarat. Bukan jadi pengerusi JKKP, mempengerusikan mesyuarat saja. Itu pun jikalau ada urusan saat akhir, bukan urusan saat-saat yang tak dijangka. Itu okey lah. Kalau memang sengaja tidak boleh, tidak digunakan. Tapi ini boleh diberikan kuasa lah sementara lah. Setiausaha ni penting. Ada banyak juga isu. Kalau ikutkan dalam regulation, SHO dia cakap. Yang OSH coordinator ni sekarang trend sekarang. Ada banyak khusus-khusus OSH coordinator. Ada 3 hari, ada 4 hari. Kalau untuk SHO ni lama, 23 hari, 22 hari macam tu. Okey. Itu yang paling kita highlight yang pertama. Tetapi boleh juga dilantik oleh pengurusi ataupun diundi secara sulit. Tetapi kita ambil yang bawah sekali tu, memandangkan sektor awam ni tak termasuk kategori sektor yang perlu ada SHO, maka kita highlightkan, ini daripada NIOSH, bukan daripada saya. Ini daripada NIOSH. NIOSH sebut, kaki tangan ataupun staf yang berkelayakan atau yang ada pengetahuan KKP perlu dipilih sebagai SU. Selesai konflik tersebut. Alright. Wakil majikan, tanggungjawab hal ehwal pengurusan. Dan juga wakil pekerja, pelbagai bahagian. Contohnya di makmal itu ada seorang, makmal ni ada seorang wakil-wakil. Maka dia akan synchronize sama-sama. Itu yang terbaiknya lah. Ataupun kalau di fakulti ada 3-4 jabatan. Satu jabatan ada 2 wakil majikan, ada 2 wakil pekerja. Jabatan B pula ada majikan dan pekerjanya, macam tu. Dia lebih cantik dan lebih kemas lah. Alright. Fungsinya, sistem kerja selamat, pastikan keberkesanan program yang kita buat, laporkan aksiden kalau berlaku, jalankan workplace inspection nombor 4 tersebut. Okey. Dan yang keenam, siasatkan kes yang tidak selamat. Kita selalu sebut UCUA lah. Unsafe condition, unsafe act, UC. Nanti kita akan tengok sikit apa UCUA tu. Ni semua ni perkara-perkara yang fungsi. Antara lah fungsi-fungsi JKKP yang perlu dijalankan oleh jawatan kuasa yang saya sebut tadi. Bagi memastikan fungsi tadi tu, jadi peranan majikan apa? Banyak tu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya baca yang penting lah. Tubuhkanlah JKKP untuk mengikut syarat dia. Sediakan latihan untuk ahli, dokumen untuk ahli seperti buku dan sebagainya, e-book ke tak kisah, mengambil tindakan yang dicadangkan, pastikan penambahbaikan itu dibuat untuk menghapuskan risiko dan kemalangan yang telah berlaku atau mungkin berlaku. Dan juga menyediakan tempat untuk jalankan mesyuarat. Jangan buat dekat kafe. Sekarang tak boleh kumpul kan. Maka kena ada platform untuk mesyuarat yang jalankan sebanyak 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Benarkan setiap ahli JKKP hadir mesyuarat. Ini juga salah satu daripada peranan majikan yang kadang-kala terlepas pandang. Alright. Pekerja pula kena buat apa? Tanggungjawablah melaksanakan arahan. Committed. Mengetahui dan amalkan dan mengetahui dan menjalankan fungsi. Jadi sekiranya dilantik. Ini semua perkara-perkara pokok yang penting untuk mereka yang berada di bawah JKKP. Okey. Sedikit lagi pengusahaan risiko bahagian keempat. Boleh rujuk pada Seksyen 15 dan 17 OSHA 1994. Ini dalam majikan lah dan juga untuk pengusahaan risiko, untuk kontraktor dan sebagainya. 4 prinsip. Simple aja kan. Tetapi nak buatnya mungkin kan panjang cerita, tapi prinsipnya 4 je sebenarnya. Untuk risiko punya management ni. Pertama, kita kenal pasti hazard. Taksir risiko, kawal risiko, semak semula. That's all. 4 sahaja. Tapi yang nombor 4 tu paling ramai orang tak buat. Kadang-kadang nombor 1 pun dia tak buat.
Tapi sebenarnya ada 4 prinsip utama lah untuk risiko management ya. Jadi section tu dah nyata dengan jelas. Logi tadi kita dah faham. Sistem kerja setakat yang praktik, selamat dan tanpa risiko. Maka inilah sebab kenapa kita nak menguruskan risiko. Jadi ada 3 komponen besar. Okay. Tadi dia punya cerita. Yang sini komponen besar, pengenapan hazard, pastikan sumber, taksir risiko, kita check dia punya risiko dan juga kita kawal risiko dengan hierarchy, risk hierarchy tadi. Untuk kita menguruskan risiko. Risiko ni memang tak boleh nak, kadang-kadang tak boleh nak hapus, tapi kita boleh kawal. Right. Contoh, okay, saya laju sikit. Nak check hazard, kata macam mana nak check? Tapi kita boleh buat dengan 6 cara. Kadang-kadang kita buat audit. Sama ada audit peringkat center atau audit peringkat dalaman. Ada juga kadang-kadang dapat hazard ni daripada laporan kemalangan. Tiba-tiba accident kat satu makmal tu. Maka memang ada hazard lah tu. Kadang-kadang daripada SDS. Ini siapa yang main dengan bahan kimia selalu dengar SDS. Apa tu SDS? Safety Data Sheet. Okay. Kat situ juga ada nyatakan hazard apa. Jangan dapat SDS, tebuk, masuk file, simpan, tutup, berabuk. Bukan. Buka, baca, sekurang-kurangnya tengok sekali limbah juga. Mereka terutama yang mereka menggunakan chemical ni hari-hari. Memang setidak-tidaknya kena tahu sedikit tentang kandungan SDS tersebut. Ada 16 komponen dalam SDS tu. Yang keempat, regulation. Dan kod COP tu. Statistik juga tadi kita dah tengok statistik. Dan juga daripada buku-buku lah. Buku-buku safety dan sebagainya. Risk analysis. Ini dalam high rate lah. Risk analysis ni cerita dari segi probability ataupun kemungkinan untuk berlaku. Contohnya, kalau daripada kita kerja sampailah kita dah 25 tahun nak pencen atau 30 tahun nak pencen, tak pernah berlaku satu kemalangan pun berkaitan dengan mesin tersebut, maka kita boleh letaklah sebagai kadarnya 1. Sebab mustahil dan tak pernah berlaku daripada aku masuk kerja. Tetapi kalau macam risiko macam COVID ni, dia mungkin berjadi 4 hingga 5. Sebab memang mungkin boleh berlaku dan tak lewesa pun. Dan mungkin sangat berlaku tu kejadian tu. Maka kalau COVID punya isu, kemungkinan besar di level 4 atau level 5. Bergantung kepada lokasi dan juga keadaan kita di mana. Baik. Keterukan dalam risk analysis. Ini dari segi dia punya keadaan, kita bagi sebagai kejadian yang berlaku, berapa teruknya kita efek kepada kita punya kesihatan dan juga kecederaan kita. Ini kita nyatakan kalau 1 punya level, kita boleh rawat dengan PPE. Kalau 2 tu dia hilang upaya tapi tak cacat terus. Kalau yang ketiga tu dia cacat lah ataupun hilang upaya. Okay. Yang keempat, meninggal dunia seorang. Yang kelima, meninggal lebih daripada seorang. Maka ini semua kita nyatakan sebagai keterukan. Kalau kes COVID nak saya faham, memang saya tak cakap banyak, memang 5 lah. Memang 5 lah. Jarang COVID rawat dengan PPE kan? Dengan apa? Dengan first aid kan? Tak ada. Biasanya kita akan nombor 5 tu. Malah petaka tu kan? Jadi sangat bahaya kan? Kenapa saya guna COVID punya contoh? Sebab ini sangat berlega-lega dalam kepala kita. Hari-hari COVID. Maka kita senang faham tentang tu. Ini contoh jadual dia lah. Kita kalikan antara yang L kali dengan S tadi tu dapat nombor berapa, maka tengok yang hijau, kuning ke merah. Kalau merah tu bahaya, kena buat tindakan segera. Nak cerita high rate ni kita buat bengkel sehari baru kita boleh faham dengan jelas. Alright. Okay, ini cerita tadi. Ni saya sebutkan tadi, RC. Dia HIRC. Hazard Identification, Risk Analysis, Risk Control. So now RC. Ada 6. Saya sebut lepas ni, semua ingatlah. ESIEAP. Emak saya ingat, emak awak pandai. Emak saya ingat, emak awak pandai. Ingat dia punya ranking tu. Dia macam ranking. Pertama, eliminate. Kalau kita boleh eliminate, that's very good. Nak eliminate apa? Eliminate the hazard. Kalau kita boleh eliminate terus, that's very good. Settle terus problem tu. Jikalau tidak mampu. S kedua. Substitute. Kita tukar. Tak boleh juga, isolate. Jikalau kita boleh isolate, kita nak tambah lagi boleh juga. Engineering control. Administrative control atau PPE. Atau kita gabungkan antara 4, 5 dan 6 pun boleh juga. Okay. Jadi semua perkara ni kita akan ikut hierarki. Sebagai contoh, saya bagi contoh untuk COVID. COVID sekarang ni kita boleh eliminate tak COVID? Tak boleh eliminate. Kalau boleh eliminate, dah lama kita eliminate. Maka hierarki pertama tak boleh. Substitute. Boleh tak kita tukar virus COVID dengan virus lain yang tak bahaya? Tapi virus tu tetap berlega, tapi tak bahaya. Macam tak boleh kan? Tak boleh juga. Yang ketiga, isolate. Yang ni, quarantine. Kita boleh isolate. Sebab itulah orang selalu sebut, duduk rumah, diam.
Itu hierarki nombor 3 tu. Bukannya main-main. Itu hierarki yang antara yang tertinggi. Maka kalau kita boleh isolate, kita isolate. Tak boleh isolate juga, asyik kena keluar. Frontliner contohnya. Engineering control. Kita boleh ke pasang barrier, pasang LED sebagai untuk mungkin boleh tapi sukar. Okay? Kita pasang filter, mungkin sukar. Administrative control. Tampal signboard. Wear mask. My Sejahtera. Semua itu adalah administrative control. Yang terakhir adalah PPE, face mask. Soalnya face mask tu yang paling rendah sebenarnya. Maka kalau yang paling rendah pun tak boleh pakai, maka di manakah kita? Ingat, mak saya ingat, mak awak pandai. Sebab makin rendah, dia makin kurang efektif. Ini adalah dari segi hierarchy control. Baik. Ini contoh hierarchy form. Boleh dapatkan dalam link yang saya beri itu. Boleh klik saja, dia akan terus masuk. Boleh terus download daripada website OSHA. Okey. Kita dah setengah jam. Saja Fahana. Saya tak nak lama-lama. 2 minit atau 1 minit. Kita buat short break sikit lah. Sebab kita work from home, maka kita guna salah satu contoh. Dia ada banyak sebenarnya. Tetapi kita gunakan rule 20-20-20. Apa itu rule 20-20-20? Setiap 20 minit atau setiap setengah jam, tengok satu objek atau apa-apa objek warna hijau lebih baik sejauh 20 kaki, lebih kurang dalam 6 ke 3 meter selama 20 saat. Cari mana-mana objek di sekitar anda, kita tengok. Dalam keadaan mata terbuka, dalam keadaan relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okay. Dan yang kedua, pada yang pakai cermin mata, boleh ikut style saja ni. Kita gosok tangan kita sekejap saja. Kita gosok tangan kita lama-lama sehingga rasa agak panas dan ada haba dan kita tuangkan pada mata kita dalam keadaan mata kita terbuka. Okey, akan rasa panas sikit dan kita gosok lagi kuat, lebih laju, lebih kuat hingga panas. Dan kita tuang mata kita dalam keadaan mata kita terbuka. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita gosok lebih kuat, lebih laju, lebih kuat sehingga rasa panas pada tapak tangan kita dan kita tuang pada mata kita dalam mata terbuka. Dan insya-Allah mata kita akan kembali segar. Okay, that's all. Simple saja. Okay, mana yang rasa nak perlu bangun, nak minum air, boleh minum air lah. Kita pergi pada SOP. Bahagian 5, ada lagi 4. Sikit. SOP ni banyak orang sebut sekarang. COVID SOP, SOP MKN, SOP PPN, SOP PKPD, macam-macam. Tetapi dalam OSH kita tidak sebut prosedur operasi standard. Kita sebut sebagai prosedur kerja selamat. Safe work procedure ataupun safe operating procedure. Okay, bukan standard, kita buat safe. Alright. Dia adalah kerja selamat. Sedikit berbeza lah dengan SOP yang prosedur operasi standard tu. Okay. Keperluan dia apa? Nak melindungi orang bekerja. Nak kurangkan kemalangan. Untuk latih pekerja baru, staf baru, yang baru pindah, yang baru masuk. Kurangkan kebergantungan pada orang yang seorang itu aja. Ini selalu berlaku. Daripada dia masuk 2001 sampai 2021, dah 20 tahun, dia je seorang yang pegang mesin tu. Tak ada dia MC, mesin tu off. Bila ada SOP, orang lain boleh guna juga. Ataupun boleh operasi lah setidak-tidaknya. Ini kita kena check. Kadang-kadang berlaku. Tingkatkan produktiviti dan juga satu daripada administrative control. Ataupun yang kita tengok hierarki tadi, arahan bertulis daripada majikan kepada mereka yang melaksanakan tugas. Baik. Kandungan ni apa? Selalu orang sebut SOP tapi nak buat susah, aku tak kerti. Tak apa. Tengok dekat link bawah tu, ada dia punya link contoh template. Klik saja, dalam Microsoft Word boleh edit dan anda letakkanlah SOP yang sesuai berdasarkan daripada elemen yang saya nyatakan. Yang pertama, tajuk. Jangan tak ada tajuk kan, biasalah tu. Peringatan kritikal dan perlu diberi perhatian utama. Nak cerita SOP ni, Farhana, kita kena buat bengkel sehari juga. Cerita SOP je, baru dia jadi power, dia jadi mantap lah. Tapi ini kita buat ringkas-ringkas. Yang ketiga, kena ada arahan keselamatan. Apa itu arahan keselamatan? Paling mudah, sebelum, semasa, selepas. Kat mana nak dapat? Mungkin pada manual, mungkin daripada high-rec. Sebab tu high-rec kita bincang dulu tadi. Maka SOP datang kat situ. Atau juga satu lagi kaedah, kita boleh gunakan kaedah do's and don'ts. Nak dengar? Do's and don'ts. Tapi yang sebelum semasa selepas ni dia lebih power lagi daripada do's and don'ts tadi. Tapi kalau ada do's and don'ts pun okey jugalah.
Alright. PPE. Contohnya macam nak handle mesin lari. Contohnya, yang mana ada mesin lari, lathe machine. Okay. Mesin lari, lathe machine di machinery punya department. Mandatory untuk pakai goggle mata contohnya. Warna biru lah, kena ada. Jangan pakai glove pula untuk handle mesin yang bergerak. Glove tak boleh pakai. Kena pakai goggle mata. Ini dia pakai semua PPE. Yang tak ada dalam SOP pun dia pakai. Glove dia pakai, semua dia pakai. Lah glove tu tersangkut, tak boleh. Sebenarnya salah. Semua bahan berputar tidak boleh menggunakan sarung tangan. Glove yes, sebab dia ada percikan dan juga ada ber dan sebagainya. Dan dia ada warna biru lah untuk mandatory. Okey. Yang kelima, langkah asas kecemasan. Kalau kecemasan nak buat apa dan sebagainya. Right. Pantau sistem, taksir tugasan, kenal pasti bahaya, tentukan kaedah yang selamat dan laksanakan sistem. Jadi ini adalah cycle untuk SOP. Okay. Contohlah mudah, faham? SOP penggunaan mesin pemotong kertas tu. Yang potong Shredder. kertas. Bukan shredder, yang potong kertas tu. Oh, yang macam pisau tu. Yes, nampak simple kan? Tapi berapa ramai antara kita dekat pejabat masing-masing yang ada mesin tu tapi SOP tak ada. Saya boleh garanti jawab memang ada yang tak ada. Tapi saya tak nafikan memang ada juga yang dah wujud. Bagus, tahniah. Tetapi saya yakin dan pasti ada mesin tapi SOP tak pernah dibuat. Maka lepas ni itu juga perlu dimasukkan sebagai SOP. Sebab apa? Ada risiko. Risiko apa? Risiko cedera. Jari ni bukannya ada ganti dekat spare part. Kalau boleh ganti dekat spare part senang. Pilih nak jari mana? Jari panjang, jari runcing, jari pendek, boleh pilih. Tapi tak ada, ini satu. The only one. Yang ada. Jadi kita kena ada SOP lah. Pastikan SOP disediakan untuk majikan lah. Pantau pekerja. Peranan pekerja, patuhi SOP yang disediakan majikan dan laporkan sebarang kemalangan. Simple. Tetapi jarang kadang-kadang kita tak terlepas pandang. Okey. Yang keenam, komunikasi dan latihan. KKP. Kewajipan am majikan ni kita fahamlah Farhana. Maklumat, arahan, latihan, setakat praktik. Okay, ni kita tahu 15/2/C. Okey, tetapi apakah beza antara komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan? Yang pertama dari segi lisan. Lisan ni mesyuarat KKP, mesyuarat JKKP, kita buat perhimpunan fire drill, perbincangan antara majikan dan dengan agensi luar, dengan NIOSH contohnya dengan DOSH dan juga perbualan-perbualan dalam komunikasi lisan. Komunikasi bukan lisan ni adalah contoh macam notis, SOP, memo, perkeliling, email, bulletin jika ada, label, chemical dan prosedur-prosedur bertulis seperti SOP, high-rate yang difailkan ataupun disimpan dalam Google Drive atau apa saja itu adalah komunikasi bukan lisan. Ini contoh latihan. Saya punya sijil sendiri. Bila seseorang staff terlibat dengan latihan, maka dia kena rekodkan yang pertama, jenis latihan yang dijalankan. Ini kalau untuk aspek KKP lah. Yang lain-lain pun saya rasa hampir sama sahaja. Yang kedua nama, yes, dengan sijil tu. Yang ketiga tarikh dia hadir latihan tu. Sama ada masih lagi lama ataupun tidak ataupun bagaimana. Okey, sebagai contoh macam ada satu latihan, contohnya latihan untuk CPR. Dia ada valid untuk setahun, ada valid untuk 3 tahun. Latihan CPR ni, tengok-tengok dia punya latihan tu 2001. Dah 20 tahun. Maknanya tak valid dah tu. Maka dia kena ada CPR yang later lah, 2020 ke, 2019 ke contoh. Bukti penyertaan, sijil, kehadiran dan sebagainya. Macam hari ni kita ada training, ada perkongsian dan yang kelima kita filekan elok-elok. Ini contoh rekod latihan individu lah, simpan dan maklumkan kepada majikan jika perlu. Alright. Komunikasi. Peranan majikan, menyediakan maklumat, kerja, mengikuti latihan. Beri kerjasama lah. Alright. Bahagian 7. Ni chemical. Farhana ni terlibat dengan ni lah. Dan juga kawan-kawan yang rakan-rakan kita yang ada di CMU contohnya. Memang mereka sangat teruja dengan chemical ni. Teruja. Okey. Jadi saya letakkan di situ, Farhana, satu link daripada CMC. Semalam saya dah check link tu masih hidup lagi. Sempat lagi boleh tekanlah untuk dapatkan maklumat tentang ini. Yang pertama, tuan-tuan jika ada makmal dan bengkel perlu mempunyai chemical inventory dan chemical register. Apa beza dia? Inventory ini adalah semua bahan kimia yang digunakan. Register adalah semua bahan kimia yang hazard sahaja. Hazardous to health.
yang digunakan di makmal atau bengkel. Bahan kimia, definisi dia, tak apa, boleh tengok nanti, sebatian kimia dan sebagainya. Ini daripada apa saya ambil. Dan bahan kimia berbahaya yang untuk chemical register ada 4 ciri-ciri dia. Daripada use, daripada salah satu peraturan, kelas daripada satu peraturan, daripada atar racun juga satu atar yang lain berkaitan dengan chemical hazard to health, dan juga yang terakhir adalah daripada EQA. Pengurusan bahan kimia ini saya rasa juga ramai mana yang bahan kimia mungkin sudah biasa dengan perkara ni, klasifikasi, packaging, labeling dan sebagainya. Okay. Dan ada 5 carta alih dia ataupun laluan alih dia chemical tu. Pertama dari segi membelinya. Sekarang ni ramai kan, membeli bahan kimia pun tak betul. Awal-awal lagi dah salah. Beli kat mana? Lazada. Macam mana dapat SDS dekat Lazada? Macam mana dari segi membawa chemical tersebut? Jadi ini salah satu contoh. Pembelian tu dah segi aspek dia dah tersilap situ. Yang kedua, cara terima, cara label. Yang ketiga, cara simpan. Simpan ni saya yakinlah kebanyakannya mematuhi. Yang keempat, cara mengendalikan. Mereka yang dah biasa mengendalikan, normally tidak ada masalah. Dan yang kelima juga aspek pelupusan. Pelupusan ni juga kadang-kadang kita terlepas. Iaitu kita terlupa nak lupus. Yang mana yang biasa guna tu, biasalah lupus. Okay, pihak PMU dan CMU mereka ada. Mereka salah satu daripada penyelaras lah. Yang coordinate how to lupuskan that chemical. Alright. Label bahan, ini contoh chemical punya label. Perlu tengok lah setiap satu tu. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 macam-macam maklumat situ. Ini paling penuh lah, yang paling lengkap. Tetapi sekiranya anda punya bahan kimia tu kurang daripada 125 ml, maka ada 6 sahaja yang perlu anda letakkan. Ada 5 sahaja yang perlu letakkan pada label itu. Jangan ambil botol mineral kosong, tanggalkan label dia, ambil stiker, tulis tangan, ini jangan minum, tampal, pelepup, salah. Dia kena ada 5 ni. Alright. Okay, ni salah satu daripada piktogram. Mereka yang biasa guna chemical juga saya rasa get used to it. Ada 9 kat sini, boleh tengoklah contoh-contoh. Oxidizers dan sebagainya. Okay. Pengurusan bahan kimia untuk majikan, yes, latihan. Memastikan pekerja patuh untuk membeli tu, menyediakan kawasan simpanan yang sesuai, ikut langkah keselamatan dan mematuhi prosedur. Kalau untuk bahan kimia berbahaya ada ikut use dan juga kelas untuk label. Pastikan pekerja lupus ikut prosedur dan sediakan juga PPE yang sesuai untuk chemical. Jangan main lamsam, tak boleh. Dia ada chemical, dia ada special PPE dia. Peranan pekerja juga kena ikut latihan lah. Pastikan pembelian ikut prosedur. Pastikan bahan kimia disimpan tempat yang elok yang disediakan majikan. Lupus ikut prosedur dan sentiasalah pakai PPE yang majikan tu beri tadi. Jadi dia sentiasa synchronize together. Kalau seorang pihak je yang majikan je bersemangat, pekerja tak bersemangat, jadi akan jadi ada loophole kat situ. Alright. Bahagian 8, sikit lagi. ERT lah. Tindakan kecemasan. Jadi, dengan kecemasan ni kita tengok definisi lah. Okay, tak jangka. Mana kita boleh jangka kecemasan kan, Farhana? Dia kata kemalangan tidak berbau. Tetapi dalam OSH, kemalangan ataupun malang tidak berbau tetapi dia boleh berbau. Saya main belasah je ni. Kemalangan dan malang tidak berbau tetapi kadang-kadang dia boleh dibau dengan high-rec, dengan SOP. Bila kita ada high-rec dan SOP, kita boleh jangka tu kemalangan. Jadi kita boleh kawal risiko tu. Jadi dia ada sikit bau kadang-kadang. Walaupun malang tidak berbau. Okey. Tindakan kecemasan, aktiviti yang segera di luar dari aktiviti biasa. Contohnya fire drill. Ini tindakan kecemasan lah. Okay. Kenapa kita kena buat? Elak daripada tergendala. Kalau dah kita lock, ada contoh berlaku kes COVID positif. Kita pun biar tak sanitize, biar kita punya pejabat macam tu. Macam dululah awal-awal masa Mac 2020. Tak ada SOP. MKN tak keluarkan SOP. Kita semua dalam keadaan norma yang memang sangat baru. Bukan norma baru, norma yang luar biasa. Jadi kita lockdown sampai dekat 2 bulan. Jun baru kita buka. Jadi masa tu semua tak tahu nak buat apa. Operasi kita habis. Tergendala semua. Jadi itu antara kenapa bila kita ada pelan tindakan, MKN juga telah bincang, mereka sudah dengan semua kementerian, maka kita boleh laksanakan operasi itu seadanya mengikut SOP yang telah digariskan. Okay. Persekitaran kerja selamat dan juga untuk mengawal daripada yang mengancam nyawa kita lah. Alright. Okay. Bukan kata staff, majikan, tetapi juga sesiapa juga yang berada di premis. Contohnya kontraktor. Mereka ni bukan pekerja, bukan majikan, tetapi mereka berada di premis tengah baiki lampu.
mereka juga salah satu yang kita kena jaga nyawa. Objektif dia, objektif am dan objektif khusus. Saya pergi objektif khusus lah. Nyawa, harta benda, peralatan alam sekitar dan operasi. Ini perkara-perkara penting. Pokok-pokok dalam kenapa kita kena objektif pelan tindakan kecemasan tu. Contoh ERT, saya bagi contoh. Daripada NIOSH. NIOSH kata, ini contoh ERT team dia. Emergency Response Team. Ada first aider dia, ada dia punya commander kat atas warna putih tu. Pasukan untuk pengungsian. Pengungsian ni maknanya dia punya fire drill lah untuk dia evacuate from the building. Unit KKP dia, unit counselling, yes counselling is very important. Pasukan kebersihan, keawalan, macam bagian lagi lah. Ada 9 kat situ. Tetapi saya bagi juga contoh organisasi daripada pejabat OSHA sendiri. Yang kami punya sendiri. Ini juga boleh contoh. Incident Commander diketuai oleh seorang pengerti malam pengarah, Deputy Incident Commander. Kita ada historian ataupun documentation officer yang akan mencatat. Dan kita ada 5 tim kat situ. Kita tak ramai, ada 11 orang je. Kita ada security kat situ, kita ada fire squad kat situ, kita ada first aider kat situ, kita ada floor monitor dan kita ada searcher and rescue. Tetapi semua ni, mereka perlu ada TOR dia. Dan boleh rujuk dalam kita punya link tu, memang kita nyatakan setiap satu tu apakah tugasan TOR dan juga diberi latihan sekadar yang diperlukan. Bukan setakat bagi surat lantikan saja. Tampal punya gambar tu tidak. Dia kena ada TOR, kena ada lantikan dan kena ada latihan yang sesuai berdasarkan tanggungjawab dia. Baik. Okey, majikan kena buat apa? Sediakan latihan. Sediakan dan bangunkan prosedur. Nanti ART dalam kalangan pekerja dan juga lampirkan skop. Okey. Sediakan PPE yang sesuai. Macam vest, stretcher. Stretcher sekarang penting. Untuk mana-mana PTJ juga kita galakkanlah untuk beli. Stretcher untuk yang mengusung tu. Alat usung. Peranan pekerja juga ikut latihan, libatkan diri sebagai ART jika dilantik, laporkan sebarang kerosakan. Contohnya fire drill, dia punya loceng tu dah pecah. Dah ada berlaku vandalism. Laporkan. Jangan duduk diam je. Kalau nak suruh majikan round setiap hari memang tak larat lah majikan tu. Maka pekerja nampak fire extinguisher tu dah rosak, dia punya jarum dah tak hijau, dah berlaku macam-macam gangguan sebagainya, laporkan kepada majikan atau laporkan kepada pihak yang sepatutnya. Baik. Okey, Farhana. Bahagian terakhir kita, pengurusan kemalangan. Ada lagi lebih kurang 7 minit macam tu. Okey, masa saya 7 atau 8 minit lah. Okey, so on time. So yang terakhir, bahagian ke-9 iaitulah pengurusan aksiden di tempat kerja kita. Ini kita tak nafikan, kemalangan juga tidak boleh kita elak kadang-kala di tempat kita. Dan saya yakin setiap tempat kerja kita kadang-kala berlaku juga kecederaan dan kemalangan walaupun tidak kritikal, tetapi kita kena ambil berat juga. Sebab ini melibatkan kebajikan staff, dia punya tekanan dari segi pressure dia dan juga mereka punya kebajikan dan pelbagai lagi aspek sokongan moral. Jadi semua ni melibatkan aspek-aspek dalam KKP. Okey. Boleh tengok Nadopot 2000 tu 2004. Dan Nadopot ni tu nak bahasa Inggeris dia lah The Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Poisoning and Occupational Disease. Nampak penuh dia Nadopot tu, tapi bahasa Melayu dia tu boleh baca lah. 2004. Dalam peraturan 10/1. Ini saya petik daripada regulation. Kemalangan definisi dia adalah kecederaan atau kesakitan, kematian, kerosakan. Definisi 2004 pula yang dapat kata apa? Maut dan tidak maut. Okey. Kemalangan nyaris. Ini juga berlaku. Jatuh tiang lampu tapi tak kena. Jatuh besi daripada rak apa benda kan, jatuh pop sebelah dia tapi tak kena. Dipanggil apa? Malaikat lindung. Ini kalau kita dengar. Memang malaikat lindung tu satu perkara, alhamdulillah kita tapi itu satu daripada kemalangan nyaris. Okey, kemalangan nyaris. Near miss accident dipanggil dalam bahasa Inggeris. Yang di luar jangka, yang hampir-hampir akibatkan tapi tak cedera, tapi hampir-hampir. Kena dilaporkan. Dilaporkan. Okay. Kemalangan besar ni bencana. Kemalangan besar bahan berbahaya. Contohnya letupan disebabkan bahan kimia berasid. Contoh, na'udzubillah, kemalangannya besar. Satu benda yang sangat kita elak lah. Kedua, yang keempat insiden. Ini kerja luar jangka, kecederaan dan kerosakan. Ini juga insiden. Insiden. Ini semua definisi-definisi yang dinyatakan oleh Nadopot tadi yang saya highlightkan untuk maklumat kita lah. Definisi ni tak apa, kita okey. Tetapi yang bagaimana untuk kita melaksanakan pengurusan tu, itu lebih penting. Contohnya, Farhana dan rakan-rakan kita, tuan-tuan semua.
Pertama, kalau kita tengok gambar ni, insyaAllah kita faham lah. Unsafe condition. Dia bawa train, dia bawa apa, dia punya hook tu dekat satu kawasan industri ataupun kawasan mana-mana, tetapi dia dah berkarat. Mana dia ada ras kat situ dan ada berlaku kegagalan untuk besi itu menampung beban. Sebab dia dah akan karat, dia akan mudah, dia akan pecah dan sebagainya. Gagal. That's an unsafe condition. Dari segi aspek KKP, ini dipanggil sebagai keadaan tidak selamat dan perlu dilaporkan. Yang kedua, dah satu, dia besi tu dah karat. Dia lalu pula bawah tu. Sebab itu dalam satu industri, kebanyakan industri, mana-mana forklift yang sedang mengangkat beban, pekerja lalu sama ada sengaja atau tidak sengaja di bawah beban tersebut, mereka boleh dikenakan denda dan tindakan tegas. Kebanyakan industri-industri yang ada di luar. Forklift angkat barang, dia lepas tu dia tengah nak bawa ke, dia stop dan sebagainya, pekerja lalu dengan sengaja di bawah beban tersebut. Jatuh tak jatuh tu belakang kira. Dia panggil unsafe act. Pekerja yang sengaja atau tidak sengaja lalu itu boleh didenda dengan tindakan tegas. Tidak, dia kena tindakan tata tertib dan sebagainya lah. Okay, itu contoh. Yang ketiga, near miss. Jangan cakap tadi, malaikat lindung tadi. Tapi dalam aspek KKP, dia panggil sebagai kemalangan nyaris yang perlu kita laporkan. Kenapa tidak ada signboard, kenapa tak diselenggara? Yang terakhir yang kita tak mahu accident tu, kemalangan tu. Sehingga menyebabkan kematian. Cara nak menyiasat kemalangan, ada 7 kat sini. Ada 8 kat sini. Cepat mungkin. Jangan hari ni accident, bulan depan baru nak siasat. Tak jadilah. Dia dah habis dah semua tu, bahan bukti. Pastikan tempat situ selamat juga, dipasang barrier, tidak ada gangguan dan sebagainya. Pergi dengan secepat mungkin. Pastikan yang cedera tu penting. Dapatkan kecemasan dulu. Jangan dia buat dek je kan. Kena ambil dulu. Dapatkan maklumat daripada saksi yang melihat, yang berada di sekitar tu ataupun daripada CCTV jika ada. Rekodkan foto, kalau ada rakaman boleh rekod rakaman dan pelbagai lagi. Lindung bukti-bukti yang ada dan simpan dan juga kita kawal. Dan akhir sekali kita buat kesimpulan tentang siasatan tersebut. Persoalannya mudah saja. Ada 6. Siapa, apa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana. Pas Melayu 1H. Yang kita biasa dengar tu lah. Alright. Punca kemalangan. Ini, ada 2 je. Tuan-tuan, pertama sekali UCUA. UC iaitu unsafe condition. Ini saya percaya memang ada. Mesin yang tidak dikawal, lampu yang gelap, kawasan gelap boleh menyebabkan tersadung, terjatuh. Peralatan rosak, tangga tu dah patah dipakai lagi, gerudi tu dah rosak diguna lagi. Storage chemical yang tidak mengikut kategori, tidak ada label dan sebagainya. Ini semua adalah unsafe condition yang boleh menyebabkan kemalangan. Juga kadang-kala, semuanya unsafe condition tu bagus, tetapi tindakan tak selamat. Dia panggil UCUA tu. UA ni adalah unsafe act, contohnya skru tu. Ini banyak berlaku di bengkel-bengkel. Saya tak tuduh tetapi kebanyakannya berlaku. Melibatkan pelajar maupun staf yang nak cepat. Dia pakai apa yang boleh. Selagi boleh. Pelayar digunakan untuk ketuk paku. Tukul besi digunakan untuk pusing skru, macam-macam. Jadi improper use of equipment. Okay? Failure tak guna PPE juga banyak juga. Tetapi kita nampak sekarang ni banyak PTJ juga telah mengarah ke arah memastikan pekerja ada PPE dengan membeli PPE yang betul dan tanpa notis. Ini satu perkara yang sangat bagus dan saya puji. Okay? Tapi kita kena juga pantau supaya kerja-kerja yang macam ni mereka pastikan guna PPE yang betul. Yang ketiga, failure to follow instruction. Pengurusan peranan majikan, latihan, laporkan kepada pihak berwajib, contohnya lapor kepada pihak OSHA, laporan kemalangan, sedia dan bangunkan prosedur dan sediakan PPE, peranan pekerja pula. Ikut latihan penyiasatan dan laporkan sebarang kemalangan. Okey, itu sahaja untuk 9 bahagian dalam aspek pematuhan akta OSHA. Dan insyaAllah observe all safety sign, be careful, this machine has no brain, use your brain, safety first, think safe, work safe, be safe, safety first, all accident must be reported, no matter how small. Dia kata kalau kecil punya hal pun nak report, bukan kecil punya hal. Dalam akta dah sebut, dalam regulation dah report dah sebut. Bukan kecil punya hal. Memang dia dah sebut begitu. Okay, baik. Dan seterusnya, safety is like a lock, but you are the key. Dan safety begin with compliance dan dan yang ketiga adalah dia katakan no safety, no pain. Okay, no safety, no pain. Bunyi macam betul tetapi maksudnya berbeza tuan-tuan. Okay, hopefully kita yang bawah tu lah no safety, tahu tentang keselamatan dan tidak akan cedera, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan terima kasih daripada pihak saya dan tuan-tuan bolehlah
scan QR code kepada yang boleh. Sekejap lagi saya akan minta untuk urus setia tampalkan link di bawah tu untuk juga klik. Jikalau gunakan QR code, boleh pergi kepada open browser untuk browse dan download. Hanya aktif selama seminggu saja, lepas seminggu slide ni hilang. Tak boleh nak download lagi. Dan di bawah kiri tu ada email saya. Sekian, saya serahkan balik kepada urus setia dan juga moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa ni? Padat sungguh. 9 elemen nak disampaikan dalam masa 1 jam. Setiap elemen Itulah. pula Bekerja-kejar saja. memang betul-betul padat lah. Contoh macam high rec tu sepatutnya kita belajar dalam masa 2-3 hari. Even nak bangunkan SOP pun 2-3 hari. Semuanya kita kompreskan dalam masa 1 jam lah. Jadi untuk tahu lebih detail, join ceramah-ceramah atau kursus-kursus yang lebih lanjut untuk dapatkan lagi detail dan boleh dapatkan sedikit latihan untuk pembangunan high rec, pembangunan SOP itu semua. Jom kawan-kawan, sahabat-sahabat semua download slide doktor ni sebab sangat berinformasi dan bermanfaat. Memang menjadi rujukan kita semua. Jadi bila kita dah ada slide doktor ni, kita boleh jadikan rujukan lah. Okey doktor, kita ada beberapa soalan ni daripada... Baik, silakan. Saya biar dulu slide ni nyala dan saya bersedialah untuk jika ada lah. Silakan. Okey, saya pick soalan-soalan daripada FB komen daripada kita penonton. Okey, soalan pertama daripada Suzel Su. Okey. Assalamualaikum doktor. Pemantauan ke atas kontraktor bukan warga negara yang membuat kerja di dalam kampus UTM. Sama ada mematuhi dari segi tempoh selaku permit, visa atau pasport, jenis visa atau permit dan lain-lain di bawah Seksyen 6/3 Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Okey, ni pun main akta. Okey? Okey, silakan. Unit Arch di UTM mempunyai punca kuasa untuk membuat penguatkuasaan terhadap perkara tersebut. Okey, ni dari segi kontraktor yang asing. Apa ni? Okey. Di UTM, pengurusan kontraktor melibatkan pihak-pihak seperti Jabatan Harta Bina, Bahagian Keselamatan UTM, Pejabat OSH UTM. Okay. Yang mana mereka akan memastikan kemasukan di tingkat awal dokumentasi itu perlu disediakan dan masih valid. Bukan sekadar pekerja asing saja, malah pekerja tempatan juga. Mereka wajib juga mempunyai kad sebagai contoh green card. Semua itu perlu dinyatakan sebelum mereka masuk di pintu masuk lagi. Okey. Yang melibatkan bahagian keselamatan, Jabatan Harta Bina, Pejabat OSH dan juga PTJ ataupun unit yang terlibatlah di bahagian tersebut. Ini melibatkan perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas, peringkat dokumentasi awal lagi. Jadi memang ada saya tak boleh katakan ada banyak kes, tetapi memang ada beberapa kes yang memang dari contoh yang pertama dari segi mereka punya tempoh tu telah pun expired. Ya memang kita tak benarkan lah. Memang dari segi peraturannya tak boleh masuk, tak boleh buat kerja. Memang mereka tak boleh laksanakan apa-apa pun. Sebab apa? Yang pasti, yang penting pekerja itu berdaftar rasmi di bawah kontraktor yang telah dilantik oleh universiti. Sama ada kontraktor, man ataupun staff itu tak kisah. Yang penting dilantik dan mengikut tempoh masa serta menyediakan banyak dokumentasi. Beberapa dia punya lampiran-lampiran yang perlu disediakan. Salah satunya adalah permit pekerja asing. Jadi kat situ awal-awal lagi kalau tak lepas memang tak boleh. Tapi mana-mana yang masuk tu memang telah disemak oleh pihak-pihak yang sebutkan tadi. Maka disebabkan itulah memang kita benarkan untuk mereka laksanakan. Tetapi kita kena ingat Fahana dan juga tuan-tuan ni yang Susan tadi tanya dalam permit to work ada beberapa kategori. Contohnya kategori dari segi short term. Dalam masa 2 minggu kena settle. Contohnya pembaikan aircon, maintenance for example. So dia panggil lah daripada warga asing mana bersama dengan tempatan untuk buat dalam masa 2 minggu kena settle. Baik, itu satu-satu. Ada juga yang contohnya macam kebersihan. Tempohnya lama, mungkin 6 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin setahun.
permit tersebut. Maka permit juga itu perlu mematuhi yang perkara pokok yang kita sebut tadi. Punya senarai pekerjanya, mereka punya senarai permitnya masih perlu valid dalam tempoh yang telah mereka apply kepada itu. Itulah jawapan yang paling mudah untuk kita jelaskan. Semua itu telah melalui dan melepasi dari peringkat permohonan awal lagi. Dan saya juga nak sebutkan, pekerja tempatan juga. Mana-mana mereka tidak mempunyai green card daripada CIDB juga. Memang kita tak boleh. Kadang-kadang ada juga yang ada green card tapi dah expired. Juga kita tak benarkan yang orang tu masuk. That's why lah kadang-kadang kita kena pastikan yang pekerja-pekerja yang masuk adalah pekerja yang dimaksudkan. Yang kadang-kadang yang jadi isu adalah subkontraktor ni. Tetapi kita dah juga ada beberapa kita buat pemeriksaan, ada yang subkontraktor juga mematuhi seperti mana yang telah dimaklumkan dalam mereka punya permit. Dan jika kita tak nafikan, memang ada juga yang telah tamat tempoh luput. Mereka ada green card tetapi telah tamat contohnya. Maka kita berikan notis lah untuk mereka renew dan sebagainya. Okey. Saya harap Puan Suzel Su tadi mendapat penjelasan lah daripada soalan yang diberikan tadi. Okey, soalan nombor 2 doktor. Salam doktor, daripada Ilyas. Nombor 1. Okay. Adakah webinar taklimat program seperti ini boleh dimasukkan dalam rekod latihan KKP? Okey, nombor 2. Jika kita dah terbeli chemical yang tak mengikut standard, selain lupus, apa perlu dilakukan? Okey. Soalan pertama, okey. Soalan kedua tu agak mencabar sikit. Okey, yang pertama tadi dia kata perlu direkodkan. Ya, perlu direkodkan. Sekarang punya latihan, dia dah jadi norma baru. Dan banyak juga latihan-latihan yang dianjurkan oleh pihak NIOSH sendiri maupun DOSH maupun pihak lain yang sebagai contoh macam yang dilantik ataupun mempunyai sijil untuk CEP contohnya, point mereka memang buat online pun, secara maya lah. Tapi semua tu dikira sebagai satu bentuk latihan. Tetapi saya tak nafikan latihan berbentuk fizikal secara live, secara face to face tu lebih berkesan. Kita sekarang isukan diterima sebagai tidak. Ya, diterima, diambil kira sebagai aspek KKP dan juga termasuk, dan banyak juga latihan-latihan luar yang online, full online 3 hari 2 hari, dan saya banyak juga ikuti beberapa latihan daripada NIOSH sebagai contoh. Dalam tahun ni saya ada 2-3 yang memang mereka ada CJ dan ada CEP juga. Kita nafikan. Tetapi dari segi keberkesanan sahaja, kita tak nafikan memang akan ada keberkesanan dari segi face to face dengan live. Memang face to face tu dia lebih berkesan. Kita tak nafikan. Tapi dari segi penerimaan, ya, kita terima sebagai salah satu bentuk contoh latihan yang boleh direkodkan. Soalan yang kedua tadi, dia sebut tentang chemical. Kenapa awak beli chemical tak ikut prosedur? Itu perkara pertama. Lepas ni jangan ulang lah. Kita panggil apa? Kenalah bertaubat. Bertaubatlah. Taubatnya kena nazuha lah. Tak boleh taubat suka-suka. Taubatnya kena nazuha. Kena betul-betul bertaubat. Jadi tak apalah. Kita anggaplah sudah bertaubat. Memang kena lupuskan. Chemical ni tuan-tuan, dia tidak boleh dibuang dan sesuka hati dalam mana-mana. Waste macam tu, tidak boleh. Kita perlu lupuskan mengikut kaedah yang sepatutnya. Maka yang terbaik adalah kita lupuskan melalui saluran yang telah dilantik oleh universiti. Kalau macam di tempat Bahana sendiri kan, kita ada CMU, kita ada PPMU, memang kita ada staff yang bertanggungjawab untuk aspek pelupusan. Dan pelupusan ni juga mereka ada banyak kategori. Bukan main lamsam je. Satu, tak boleh buang kat tong sampah sesuka hati. Yang kedua, yang nak masuk ke dalam pelupusan mengikut prosedur tu pun, mereka ada kategori yang tertentu. Tak boleh main tidak boleh. Mereka ada staff yang kompeten. Yang nak tahu lebih lanjut, kita boleh hubungilah pihak yang berkaitan di universiti, CMU dan PPMU. Mereka ada platform dan juga saluran yang betul untuk pelupusan. Jadi yang kita tak nak jadi apa? Dia bawa chemical tu bawa dari rumah, dia lepung dekat rumah. Dah jadi satu hal pula. Orang majlis yang nak masuk dalam tu, tengok apa benda ini? Recik. Habis dia anak bini tu ada kat rumah. Kesian ni. Jadi jangan kita buat begitu. Kita salah tu kita dah bertaubat, tak apa. Tetapi pelupusan kita wajib, mesti, mandatori mengikut kaedah pelupusan yang dibenarkan mengikut prosedur. Okey, baik. Harap Puan Hana jelas atas jawapan yang doktor berikan tadi. Okey, seterusnya doktor. Daripada Puan Rashida Abdul Rahim. Okey, apa peranan majikan terhadap kesihatan mental pekerja? Apa yang patut dilakukan jika suasana tempat kerja yang sangat membebankan mental pekerja sehingga boleh mengancam kesihatan mental pekerja? Baik. Okey.
Sebab itulah, terima kasih kepada siapa? Puan Faridah. Puan Faridah. Saya petik kata-kata daripada seorang ustaz juga sebut. Orang yang bertanya soalan ni, mereka paling banyak dapat pahala. Yang menjawab ni jadi asbab je. Dia tukang sembang je lah. Sampaikan apa yang patut, yang seadanya. Tapi orang yang bertanya soalan ni paling banyak pahala. Okey, saya sebut tadi soalan tadi. Berkenaan dengan mental. Kesihatan mental merupakan satu perkara pokok yang sedang dan telah dilaksanakan di peringkat global maupun di peringkat kebangsaan dalam era pandemik ini. Okay? Jadi memang kita tak nafikan banyak staf-staf yang terkesan teruk dengan kesihatan mental sama ada bekerja work from home maupun work from office. Mereka memang akan terkesan. Sebab itulah di peringkat kesihatan pekerjaan ada satu indikator. Tadi kan saya tunjuk graf hazard tadi kan, hazard biologi, hazard physical, ingat lagi? Hazard apa biologi ada COVID kan, hazard psychosocial perasan tadi tak? Ada pressure kan. Saya ada satu lagi table, saya dah buang table tu. Iaitu assessment dia. How to assess, how to ukur. Apa yang kita indikator. Untuk indikator psychosocial sebagai contoh untuk kesihatan mental, ada satu kaedah kita gunakan DASS. D-A-S-S. DASS punya indikator. Boleh search lah dekat mana-mana. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada DASS itulah, indikator itulah kita dapat tahu tahap anxiety mereka macam mana. Jadi semua tu boleh diperiksa dalam kita panggil sebagai indikator ataupun satu assessment yang disebut sebagai DASS. Tuan-tuan boleh search juga dalam Google. Kalau DASS tu, form dia tu sekarang free. Boleh tengok sendiri. Depression, anxiety, stress scale. Skala, bahasa Melayu apa? Skala, stress tu tekanan, anxiety dan juga depression. Dia boleh check. DASS. Adakah kita depression? Adakah kita anxiety? Di situ telah gariskan oleh KKM tahap di manakah kita. Lepas ni Farhana juga boleh buat. Saya dah pernah buat dulu. Alhamdulillah masih okey. Masih okey. Alhamdulillah. Dekat ni masih okey. Tetapi lepas ujung tahun kena buat lagi. Check balik. Adakah kita tu? Salah satu soalannya adalah yang saya ingatlah, saya cenderung untuk macam nak bunuh diri tu. Adakah saya terfikir tentang bunuh diri tu. Jadi kadang-kadang mereka jawab tinggi. Jadi dia bukan nak bunuh, dia terfikir. Itu salah satu daripada petanda yang sangat bahaya untuk semua. Jadi kita boleh kelakkan. Saya tak boleh kata anda murung, tidak. Anda anxiety, anda depression, tidak. Kita kena tengok itu. Setelah kita dapat indikator awal itu, barulah kita boleh merujuk kepada pusat kaunseling. Saya yakin pusat kaunseling UTM mempunyai staf-staf yang sangat kompeten dan juga yang berlatar belakangkan kaunselor yang bertauliah. Saya bukan kaunselor tauliah, maka jangan jumpa saya. Jangan jumpa Farhana. Kalau chemical bolehlah jumpa Farhana. Kalau KKP bolehlah jumpa saya. Tapi kalau macam untuk anxiety, depression, jangan jumpa OCHE, jumpa dengan kaunseling. Sebab mereka ada kaunselor yang bertauliah. Nak tahu dia punya tu, kena tanyalah kepada mereka yang pakar. Ikut Islam pun begitu. Maka di UTM, saya yakin dah banyak kes-kes juga. Banyak kes-kes yang telah dilaksanakan dan juga diselesaikan di peringkat universiti. Contohnya juga, ada satu jawatankuasa khas, dipanggil sebagai jawatankuasa kesejahteraan staf. Saya salah seorang daripada ahli jemputan di situ, bukan ahli tetap. Jawatankuasa kesejahteraan staf ni kita melihat dan juga sentiasa melaporkan tentang kesejahteraan dan kebajikan staf sepanjang masa. Jadi banyak ada kes-kes staf yang tak naik pangkat, tak dapat naik macam-macam. Ada staf yang depression, duduk seorang-seorang. Macam saya sebut tadi lah. Dia bekerja seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, rasa stres. Pejabat dia dah macam kawasan burung hantu. Memang macam-macam. Bila kita cek, pejabat dia pun dah tak macam pejabat. Contohnya, tak nak dedahkan siapa. Tapi contoh. Memang sangat stres staf tersebut. Jadi ini kita telah ambil tindakan, serah kepada kaunselor dan pelbagai lagi. Di peringkat pelajar juga begitu, ada SAP dalam menjalankan tugasnya. Di peringkat staf juga kita tak nafikan. Terutamanya di waktu pandemik ini, sangat-sangat mencabar untuk semua orang. Betul-betul. Marilah kita sama-sama buat assessment DASS tu untuk mengukur tahap anxiety, tahap depression dan juga lagi satu apa ni? Stres. Anxiety, depression dengan stress. Kita lagi-lagilah kita kena work from home ni, dah lama terkurung dalam keadaan PKP ni kan. Mari kita sama-sama cek kesihatan mental kita. Okay, seterusnya,
Banyak sambutan ni doktor. Banyak apa ni, ramai yang berminat nak tanya doktor ni. Okey. Apa silakan. Saya mana saya boleh jawab, saya cuba jawab. Kita ada masa lagi sikit, jadi saya bacakan soalan seterusnya. Okey, daripada apa ni, Puan Afifah Taat. Assalamualaikum doktor. Saya nak, Salam. apakah hukum yang boleh dikenakan ke atas majikan sekiranya gagal memastikan keselamatan kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja? Okey, ini daripada Puan Afifah. Jadi saya nak sambung daripada saya pula. Kalau dalam akta, dia bukan majikan sahaja boleh dihukum, pekerja juga boleh dihukum kan? Jadi doktor elaborate sikit hukuman-hukuman yang akan dikenakan kepada majikan dan juga kepada pekerja. Ada hukum-hukum ni, dia tak boleh jawab hukum. Kalau hukum dia ada 5 hukum. Wajib, sunat, makruh. Dia jawab hukum tu. Okey, dia sebenarnya bukan hukum lah. Dia sebagai penalti lah. Dia kalau penalti ni, dia ikut section. Dia ikut section. Kalau yang katakan macam section untuk section apa? 20 dan 21 di bawah OSHA. Saya baca dalam buku ATA ni. Buku ATA saya baca. Contoh, kalau pelanggaran section 20 atau 21, ini secara kasar lah. Didenda tidak melebihi RM20,000, dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dia ada banyak. Kalau tu section 20 dan 21. Dari segi penghilang, dari segi bentuk penghilang. Tetapi kalau dari segi majikan, section 15. Kita tengok ni kan, section 15 majikan. Ni lagi berat ni. Dia cakap apa? Jika seseorang, ini section 19 dalam OSHA, boleh baca. Tapi saya bacakan untuk tuan-tuan. Section 19, seseorang yang melanggar peruntukan section 15, 16, 17 dan 18, didenda tak banyak aja, RM50,000. Atau dipenjara tak lama, 2 tahun je. Atau kedua-duanya, jika disabit lah. Jika disabit. Dia majikan ni, tengok. Majikan tu ataupun pekerjanya, siapa yang bersalah dan akan dijalankan siasatan lah oleh DOSH. Itu yang berlaku di industri. Industri, bila berlaku aksiden, berlaku kecuaian, berlaku kemalangan, berlaku kematian terutamanya. Pihak DOSH, pihak penguasaan mereka, pihak siasatan mereka ada tim siasatan dia. Saya pernah terlibat beberapa kali lah. Tak banyak, ada sekali 2 kali. Tapi mereka ada tim siasatan yang akan pergi ke industri. Contoh sekarang macam kes LRT yang jatuh sebagainya kan. So dia akan seal tempat tu. DOSH akan datang, CIDB akan datang, dia akan check. Kecuaian di peringkat siapa? Majikan dah sediakan SOP, dah sediakan PPE, dah sediakan apa saja, HANA, dah sediakan peraturan, dah sediakan jadual bekerja. Pekerja tak pakai PPE. Pakai harness tapi longgar. Apa lagi? SOP ada tapi dia kerja waktu malam. Dia kata tak boleh waktu malam, dia kerja juga waktu malam. Pelanggaran oleh pekerja. Contoh lagi, majikan tak sediakan barang PPE. Majikan tak ada. Macam mana pekerja nak pakai PPE? Maka majikan di peringkat awal dah bersalah. Dia bergantung kepada siapakah yang kena hukum tadi tu. Kita tak boleh mengatakan yang ini mesti majikan problem, tidak. Kadang-kadang dua-dua problem. Kadang-kadang majikan yang problem. Atau kadang-kadang pekerja yang sendiri problem. Majikan dah betul lah. Dah buat everything, SOP, buat bengkel high rate hari-hari. Setiap bulan buat high rate. Contohnya. Setiap bulan mereka buat discussion. JKKP suruh 3 bulan sekali. Dia JKKP setiap bulan dia meeting. Contoh. Memang kompeten betul. Memang bagus. Semangat. Tapi pekerja buat dia. Memang pekerja lah yang perlu bertanggungjawab. Jadi banyak aspek yang kita akan lihat secara halus. Sebagai contoh lah, ada satu kes di UDM. Saya nak dedahkan, bila kita kaji, cantik. Barang kemas. Bukan barang kemas emas tu. Maksudnya barangnya kemas, elok. Maintenance-nya cun. Dia punya validation date masih lagi perfect. Barangnya baru, tapi berlaku kemalangan. Dia cek, rupa-rupanya di peringkat satu pihak yang dalam proses untuk disiasat. Maka kita nak sebutlah apa-apa cerita tu. Tetapi mereka akan cek sehingga ke lubang cacing Farhana. Dia akan cek draw, macam-macam mereka cek. Semua mereka cek. Maintenance, buku, semuanya. Jadi mereka nak pastikan siapakah yang bersalah ataupun punca yang menyebabkan kemalangan itu berlaku. Itu yang dibuat oleh mereka. Baik. Betul, daripada yang awal tadi doktor punya sharing session, doktor dah tunjukkan bahawa dekat dalam akta ni dia melibatkan kedua-dua belah pihak, pihak majikan dan pihak pekerja. Bukan apa yang tertulis dekat akta tu melibatkan satu pihak sahaja. Dia perlu bekerjasama antara kedua-dua belah pihak ni. Okey, ada masa lagi sikit. Okey, doktor, soalan seterusnya daripada Encik Zulfadli. Assalamualaikum doktor.
Saya ada soalan, apa pula kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri ke atas orang-orang lain yang berada di tempat kerja selain para pekerja mereka? Apa kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri ke atas orang lain yang berada di tempat kerja selain daripada pekerja? Oh, okey. Sebab itu dalam akta tadi disebut pekerja dan orang awam. Orang awam ni tak kisahlah pelajar ke, kontraktor ke, tapi kucing tak termasuk lah. Maksud saya kat sini, siapa saja yang berada di situ, bukan sahaja orang awam. Termasuk juga harta benda yang berada di sekitar. Dia panggil dengan keadaan sekitar, keadaan sekeliling. Contohnya macam dia nak buat kerja maintenance untuk aircon lah contoh, aircon. Dia kena ambil kira orang yang berada di sekitarnya. Contohnya dia melibatkan tingkat 4, tingkat 5 untuk maintenance aircon di bahagian luar. Kena ada dia punya harness, kena working at height, kena ada permit sebagainya. Dan perlu ada barrier dengan jarak 1 ke 2 meter daripada dia punya keadaan jentera itu. Maka kat situ kalau tak ada barrier, tidak ada signage, tidak ada pemakluman, tak boleh. Jadi kat situ dia kena bertanggungjawab bukan setakat pekerja yang tengah panjat tu. Termasuk staff yang baru sampai. Termasuk pelajar yang nak jumpa supervisor lalu shortcut kat situ. Contohnya. Semua dia kena terlibat. Termasuk juga dengan kontraktor pembersihan. Makcik cleaner, pakcik cleaner. Mereka tugasnya mencuci saja tapi bila nampak barrier, mereka masuk tak? Memang tak masuk. Tapi kalau tak ada barrier, mungkin mereka akan masuk. Mungkin mereka akan tercedera. Jadi semua pihak tu termasuk dalam tanggungjawab kita untuk memastikan. Bukanlah kita buat semuanya tapi kita kena pastikan benda tu dilaksanakan oleh kontraktor, oleh pekerja atau siapa sahaja. Termasuk juga dengan keadaan di makmal. Contohnya makmal pengajaran atau makmal research. Nak mengendalikan bahan kimia di kebun wasap, contohnya di fume hood. Kena pastikan keadaan fume hood tu dalam keadaan yang telah diselenggara. Dalam keadaan yang baik. Dia punya kadar sedutan tu melebihi daripada ataupun melebihi tahap minima yang dibenarkan oleh fume hood tersebut. Dalam kita punya guideline kita. Semua itu perlu dimasukkan untuk mengelak daripada mereka yang tengah buat kerja dalam makmal tu tiba-tiba pengsan. Dia tak buat kerja, dia tak buat dalam fume hood. Dia duduk kat tepi. Tengah tulis apa benda borang ke apa, borang untuk My Sejahtera, borang untuk isi vaksin ke. Dia pengsan. Dia tak ada kena-mengena pun dengan chemical fume hood tu. Dia kena jaga juga sebab mereka berada di sekitar. Jadi kita bukan sahaja pekerja yang sedang buat kerja, tetapi juga pada mereka yang berada di sekitar, termasuk sesiapa juga, termasuk orang awam dan mereka juga yang berada di sekeliling kita dan harta benda di sekitar kita. Okey, baik. Soalan terakhir yang sempat saya bacakan daripada Puan Nazira Muhammad Puan. Assalamualaikum Dr. Faiz. Saya nak tanya apakah hak pekerja terhadap majikan dalam aspek keselamatan di tempat kerja? Hak pekerja kan? Hak pekerja terhadap majikan. Hak pula. Okey, hak pekerja ni kita tengok pada Seksyen 24 lah. Okey, Seksyen 24 ni dia dah jelas dah, dia nyata kat situ. Ada 4 kewajipan yang saya dalam slide saya tadi. Saya lupa slide nombor berapa tapi boleh tengok. Seksyen 24. Antaranya adalah untuk diberi perhatian yang munasabah kepada keselamatan dan juga orang lain. Dan yang penting sekarang adalah pekerja ini kena melaporkan kepada majikan sekiranya ada berlaku risiko ataupun kemungkinan risiko itu berlaku. Contohnya, dia perlukan PPE, nak potong besi, nak kena ada glove dan kena ada goggle mata dan mungkin kena ada apron dan sebagainya. Memang kerja dia potong besi daripada Januari hingga Disember. Di makmal, contoh makmal mesin ke apa semua. Dia kena bagi tu pada majikan untuk majikan tu beli. Goggle mata contohnya. Jadi majikan yang perlu sediakan PPE itu. Itulah hak pekerja. Yang banyak berlaku, saya tak nafikan ada berlaku, tak banyak walaupun kes terpencil. Pekerja tu dah fed up, dia beli sendiri. Sebenarnya salah. Majikan perlu sediakan PPE, itu salah satu hak yang paling simple. Salah satu daripada 4 yang saya sebut tadi. Okey. Dan juga perlu melaporkan sebarang kerosakan. Majikan kita tidak boleh mengharapkan mereka meronda setiap hari di tempat kerja kita sebab mereka kita ada banyak blok, banyak unit, banyak bahagian. Jadi kita lah mata dan telinga untuk majikan. Jadi kita membantu sama-sama. Hak yang kita ada adalah kita melaporkan untuk membantu majikan. Bukannya kita bahasa mana kita komplain selagi mana boleh komplain. Bukan. Kita melaporkan sebarang kerosakan, sebarang kemalangan nyaris tadi. Itu adalah hak-hak yang perlu kita jalankan. Hak ni dia berjalan seiring dengan tanggungjawab. Bila sebut tanggungjawab, Seksyen 24. Kurungan 1, kurungan A, kurungan B, kurungan C, kurungan D. Boleh buka Seksyen Akta OSHA.
Tak nak buka tak apa, tengok slide saya pun boleh. Baca je. Mudah dah situ. Yang kedua, bekerjasama dengan majikan. Itu hak pekerja. Dia perlulah bekerjasama. Dan juga yang keempat adalah mematuhi sebarang arahan dan langkah. Dan juga selain daripada itu, pekerja ni dia kena saling mengingatkan pekerja lain. Di kadang-kadang dia kata, biarlah dia punya bengkel. Aku punya bengkel yang penting selamat. Bengkel kau, bengkel aku. Itu jadi satu hal. Jadi kadang-kadang pekerja juga perlu menjalankan hak sesama mereka. Saling mengingatkan, saling memperingatkan. Kita ni manusia insan adalah, nama insan tu sendiri pelupa. Jadi kita sentiasa perlu mengingatkan sesama kita. Jadi hak kita adalah salinglah kita memperingatkan dan perlu berikan kerjasama. Sekiranya JKKP daripada unit anda itu datang membuat siasatan sebagainya, berikan kerjasama dengan sebaiknya. Rekod segala aduan kerosakan kepada harta bena. Rekod segala latihan yang telah dijalani. Maklumkan sebarang bentuk latihan yang diperlukan. Itu adalah hak awak. Contohnya awak perlu handle chemical tetapi awak baru masuk 3 bulan. Tak pandai, aku biasa sebelum ni uruskan pasir, buat construction, batu bata. Tapi sekarang ni kena guna chemical yang berbentuk cecair, bentuk vapor, gas sebagainya. Tak berapa mahal lah. Faham dulu belajar masa degree, dah lama, dah 6 tahun, 10 tahun lepas. Boleh mohon dengan majikan untuk menyediakan latihan untuk awak. Ataupun memohon dengan pihak berwajib untuk jadikan latihan dan klaim dengan majikan. Dan majikan perlu sediakan latihan. Sama ada majikan yang anjurkan, majikan yang jemput atau majikan bagi duit. Terulanglah. Jadi itu antara hak-hak yang boleh kita masukkan. Bagi menjamin keselamatan dan kesihatan pekerjaan kita sebagai pekerja saja. Terima kasih Doktor. Terima kasih sangat. Diucapkan kepada Dr. Faiz atas perkongsian yang sangat berinformasi tadi. Berinformasi dan padatlah. Okey, diharap kita semua dapat manfaat dari perkongsian Dr. Faiz tadi dan dapat diaplikasikan semasa kita menjalankan tugas, tak kira di mana sahaja kita berada. Okey, tidak kira sebagai majikan atau pekerja, segala elemen yang terkandung di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tu perlu dipatuhi oleh semua bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan kita semua terjamin. Terima kasih Doktor saya ucapkan. Terima kasih juga kepada semua penonton yang masih setia menonton hingga ke akhirnya. Oleh itu, saya tamatkan saya akhiri program kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum, jumpa lagi. Mohon maaf.